Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahul Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu taala. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi seperti biasa. Kita malam Rabu, malam Khamis malam ni. Jadi kita akan sambung pembahasan kita pada muka surat 14 Kitab Jawi. Kitab Jawi pada muka surat 14. Pembahasan sifat wujud. Tu dia insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada. Ni dia. Jadi kita dah masuk dah perbahasan kita yang pertama, iaitu perbahasan sifat yang pertama, iaitu sifat wujud. Sifat wujud. Jadi sifat wujud ni dikatakan Allah Ta'ala tu dikatakan wujud zati. Kita ni dikatakan wujud li ghairi zati. Kalau sebut wujud zati, itu wujud yang sejati. Allah Ta'ala tu wujud yang sejati. Kita wujud bukan dengan sejati. Wujud kita wujud kita ni dengan sebab dengan ada sebab. Kita ada ni dengan sebab Allah Ta'ala jadikan. Ada Allah Ta'ala li'illatin. Sebab tu dalam kitab Arab disebut wujuduz zati, yakni wujudi zati ay la li'illatin. Bukan dengan sebab illat.
Bukan dengan sebab ada sebab kerana lain, kerana yang lain tidak. Lagi pula, wujud kita ni, wujud Allah Ta'ala itu, wujud yang hakiki. Kita panggil. Wujud kita ni panggil wujud yang idhafi, hanya sandaran sahaja. Kita kata kita ada. Memang betul kita ada, Allah Ta'ala ada juga. Tapi ada Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala itu, dia panggil wujud li zatihi, dia panggil. Dia panggil wujud li zatihi. Tu dia. Kalau dalam kitab ni tak sebut, tapi nanti bila sebut bila wujud Allah Ta'ala, dia panggil wujud li zatihi. Wujud yang bahasa sungguh. Habis wujud kita ni li ghairi zati. Dengan sebab ada kerana, ada sebab. Tu kena ingat Tapi kena ingat ni bukan perbahasan ilmu tasawuf. Kita panggil wahdatul wujud. Dia beza Tak apa, nak bagi cerita sikit lah. Kita dah sampai masuk wujud ni, kena cerita sikit perbahasan. Baik, kenapa sebahagian ulama' ulama' tasawuf mereka mengatakan wahdatul wujud? Baik, apa dia masuk wahdatul wujud? Pada makna definisinya wahdatul wujud, pada makna lughah, pada makna bahasanya, wahdatul wujud ni maksudnya keesaan yang satu. Maksudnya apa? Dari segi definisi istilahnya, tidak ada yang lain melainkan Allah Ta'ala saja yang ada. Itu panggil wujud zati. Dia panggil wahdatul wujudnya hanya Allah Ta'ala saja yang ada. Orang makhluk lain tak ada. Sebab kita ni baru ada. Ada kita terdahulu dengan tiada. Ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala selama-lama. Habis kenapa cakap wahdatul wujud? Sebab tu para awliya, mereka ni sebahagian daripadanya seperti Imam Ibn Arabi, Imam Al-Hallaj. Imam Al-Hallaj, nama beliau tak silap, Husain bin Mansur Al-Hallaj. Husain bin Mansur Al-Hallaj. Dia ni kena dia mati, dia dipancung kepala. Sebab dia ni bersifat wahdatul wujud wal hulul. Dia panggil ittihad wal hulul. Dia ittihad wal hulul ni, dia kata Allah bersatu Allah Ta'ala dengan dia. Tapi kena faham, dia tu tak sesat, tapi perkataan dia boleh menyesatkan orang lain. Sebab tu dalam hukum syarak, kalau ada kata dia tu kata tidak ada ilmu, Allah Ta'ala saja yang tak ada. Hanya Allah Ta'ala saja yang ada. Hanya Allah Ta'ala saja yang wujud. Tu kalau disebut gitu tu dipanggil para itu kalam tasawuf, wahdatul wujud. Maksud tidak ada perbuatan, tidak ada sifat, melainkan Allah Ta'ala saja yang ada. Zat kita pun tidak ada, melainkan Allah Ta'ala saja tak ada. Melainkan Allah Ta'ala saja yang ada. Sebab tu kata Imam Hallaj perkataan dia. Sebab kita kalau dalam segi, sebab tu ilmu tasawuf ni tak macam ilmu tauhid. Dia ilmu tauhid ni berakidah. Kalau kita dengar kata anallah, aku Allah, kita tahu sesat dah. Ada pun perkataan awliya, kita kena takwil. Ni sekarang ni banyak Yalah, dia kalau mungkin tuan-tuan tak bisa dengar ataupun pernah dengar lah. Baru dah lama juga isu ni Ada yang mengatakan Imam Ibn Arabi tu kafir. Kita bukan boleh kita tengok perkataan seseorang tu awliya, kemudian kita tak takwil, kita kata dia kafir. Tak boleh. Imam Al-Hallaj dia mendakwa kata anallah. Dia orang dah sampai mabuk. Mabuk ni maksudnya dia dah sampai satu zauq. Dia mengatakan dia tu anallah, aku Allah. Bukan dia tu diri dia Allah. Dia hazahkan mudhaf. Sebenarnya dia sebut aku ni makhluk Allah Ta'ala. Soalan kata aku ni tak ada, melainkan Allah Ta'ala saja yang ada. Dia nak cerita tu. Allah Ta'ala saja yang ada. Yang lain semua tak ada. Sebab tu kata Imam Al-Hallaj, dia kata anallah. Dia kata aku Allah. Bukan diri dia Allah. Dia nak sebut. Sebab tu perkataan wali, kita kena takwil. Bukan dia nak kata dia tu Tuhan. Tapi dia nak kata
Yang lain tak ada, hanya Allah Ta'ala saja yang ada. Seolah-olah diri dia tu Allah Ta'ala yang ada. Diri dia tu tak ada. Itu maksud dia. Itu panggil wahdatul wujud. Sebab tu ada setengah kalam tasawuf. Ma fil jubbati illallah. Kalam tasawuf. Ma fil jubbati illallah. Tidak ada dalam jubah aku ni melainkan Allah Ta'ala. Oh, dia kata gitu. Tapi kalau perkata para wali, wajib kita kena takwil. Sebab tu dalam kitab Hasyiah Bajuri, dalam Tuhfatul Murid, kitab Tauhid, dia kata apa? Adapun kalam para awliya, apabila mereka mengatakan sesuatu perkara yang kita tidak faham, maka wajib kita kena takwil. Kalau ada kita dengar satu perkataan yang kita tidak fahami daripada kalam ulama ataupun kalam para awliya, wajib kita kena takwil. Sedangkan ayat Quran dan hadis kita wajib kena takwil, apatah lagi kalam para awliya. Ni zaman sekarang ni ada ustaz-ustaz yang biasa, tiba-tiba dia kata, ni tak boleh. Ni apa tu, Ibn Arabi sesat, kafir. Jangan kata orang kafir. Jangan kita mengatakan orang sebarangan orang kafir. Jangan. Dia kena ingat bab akidah ni. Dia kena campur dengan tasawuf sekali. Akidah, kalau kita mengkafirkan orang, salah seorang mesti ada jadi kafir. Kalau kita mengtakfirkan orang Islam, kita jadi kafir balik. Kalau kita mengkafirkan orang Islam, kita jadi kafir balik. Jangan main-main. Itu akidah. Sebab tu kalam tasawuf, kalam para ulama, para wali, wajib kita kena takwil. Contoh dia dalam kalam kalau dalam kitab hikam dan sebagainya, ma fi jubati illallah. Tidak ada dalam jubah aku ni melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya dalam jubah ni Allah Ta'ala saja ada. Bukan nak cerita kata, tidak ada makhluk ni satu pun tak ada, melainkan Allah Ta'ala saja yang ada. Itu nak cerita. Itu panggil wahdatul wujud. Tapi perbahasan kita wujud zati. Wujud Allah Ta'ala tu sejati. Yang sungguh. Itu nak cerita kita. Tu takut-takut orang tanyalah, wahdatul wujud tu apa? Itu perkataan tasawuf. Wahdatul wujud tu. Allah Ta'ala saja yang ada pada hakiki. Yang lain semua tak ada. Takwil tu makna apa, Ustaz? Takwil ni dipanggil sarful lafzi an zahirihi. Takwil ni dipanggil sarful lafzi, kita memalingkan lafaz daripada makna asal. Sarful lafzi an zahirihi, kita palingkan daripada zahir makna. Zahir lafaz. Zahir lafaz macam mana? Contoh kita kata yadullah. Asal maksud tangan Allah. Tapi kena takwil yadu dengan mana kudrah. Kita memalingkan lafaz itu, memalingkan lafaz kepada makna yang lain. Itu panggil takwil. Takwil ni kita memalingkan lafaz kepada makna yang lain. Itu panggil takwil. Takwil bahasa Arab. Takwil. Ta hamzah waw ya lam, takwil. Kita memalingkan lafaz kepada makna yang lain. Contoh kita kata yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Tangan dengan mana apa? Qudratullahi ala qudratihim. Kekuasaan Allah Ta'ala tu di atas kekuasaan mereka itu. Asal yadu mana tangan. Tapi tangan tu kita palingkan dengan makna yang lain. Dengan mana? Kuasa. Sebab tu perkataan wali Allah, kita kena takwil. Kalau kita kata kita kata, setengah ulama kata anallah, aku Allah. Bukan nak kata Allah dia bersifat dengan hulul. Dia ittihad wal hulul. Ittihad ni soal kata dia tu bersatu dengan Allah Ta'ala. Bukan begitu. Hulul ni pada tempat. Dia panggil apa? Menjelma. Hulul ni tempat, bertempat. Tapi kalau dalam kalam tasawuf, dia wajib kena takwil. Maksudnya sebut ana Allah, aku Allah, bukan maksud diri dia Allah. Nak sebut kata tidak ada makhluk ini satu pun melainkan Allah Ta'ala saja yang ada. Pada hakikatnya. Takwil mimpi kurang sama takwil. Contoh, orang takwil. Takwil mimpi, contoh mimpi ular. Ular dengan mana apa? Dia kena paling Bukan ular maksudnya ada kejahatan di sebalik tu. Ular hitam, contoh. Dulu ada sahabat saya dulu,
Macam kita takwil mutasyabihat, betul. Sahabat saya dulu ada seorang kawan saya pernah, dia ada satu kitab takwil mimpi, kitab jawi lah. Kitab jawi. Dia pindah cakap. Maksudnya cakapan tu kita palingkan kepada makna lain. Cakapan tu kita palingkan, kita pindahkan pada makna yang lain. Jangan ambil makna yang sama. Tu panggil takwil. Lafaz itu kita pindahkan kepada makna yang lain. Kita pindahkan lafaz itu kepada makna lain. Baik. Jadi sahabat saya dulu dia ada mengajar tafsir mimpi. Kitab tafsir mimpi, takbir mimpi. Takbir mimpi ni kitab payah juga. Ada satu kitab, saya ada kitab tebal ni. Banyak. Tapi masalah takbir mimpi kita zaman sekarang ni dah macam-macam. Kawan saya waktu dia mengajar masjid tu orang mimpi ustaz. Saya mimpi ustaz beli motor ES5 baru. Tolong takwil mimpi saya ustaz. Kawan saya nak takwil pun tak boleh. Mimpi ES5. Motor ES5. Saya mimpi ustaz naik kapal terbang. Nak takwil payah cerita tu. Dia kalau masalah mimpi, takbir mimpi dia ada syarat dia. Kena ambil air semayang, kena baca baca bismillah sebelum tidur. Baru mimpi tu diiktibarkan. Ni mimpi apa? Ikut dan. Tak ada semayang, tak ada baca apa, pop mimpi. Mimpi expire lah, mimpi apa macam-macam. Kawan saya nak jawab pun payah itu. Dia kata dengan saya lah. Nak jawab pun tak boleh. Sebab takbir mimpi ni ulama sebut ada binatang dan sebagainya lah. Ada kitab saya pada kitab ni nipis, kitab jawi. Kitab rumi tu tak ada. Tak ada ulama buat lah takbir mimpi tu. Yang kitab jawinya ada. Kitab Arab dia jawi dengan Arab saja ada. Kalau Arab tebal ni. Kalau Arab tebal. Baik. Itu perbahasan perbahasan bab wujud. Jadi bila sebut wahdatul wujud, itu bukan perbahasan ilmu tauhid, itu perbahasan ilmu tasawuf. Tapi asalnya diambil pada wujud. Sifat wujud itulah. Pasal wujud Allah tu wujud zati. Wujud yang hakiki. Baik. Kemudian kita nak masuk kitab kita bab dalil pula. Ni dalil. Mana dalil tanda kata Allah Ta'ala tu ada. Ni. Dan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada. Sungguh. Ianya tak tiada. Ianya tak tiada. Bukan tiada, tak tiada. Tak tiada tu kata ada tu. Tak tiada. Apa maksud tak tiada? Bukan tak ada, silap tu. Tak tiada ni lain. Makna mesti ada. Macam kita katalah, Allah Ta'ala tu tak lemah. Bukan lemah. Maksud Allah Ta'ala tu tidak lemah. Apa maksud tidak lemah? Maksudnya Allah Ta'ala tu tidak lemah. Betul tak? Itu betul. Itu bagi hukum istihalah. Kita kata Allah Ta'ala tak tiada. Maksudnya mesti kena ada. Itu dipanggil hukum istihalah. Dia kena ingat kaedah kita dalam bahasa Arab, nafyun li nafyin isbatun. Itu dia. Nafyun li nafyin isbatun. Apa nafyun li nafyin isbatun? Kalau dalam bahasa Arab, nafi bagi nafi itu bagi isbat. Maksudnya negatif jumpa negatif jadi positif. Itu dia. Tak tu negatif. Tiada tu negatif. Maksudnya apa? Negatif-negatif maksudnya apa? Ada lah, Allah Ta'ala ada. Tu dia nak cerita. Tak tiada tu panggil hukum istihalah. Tak tu satu, negatif. Tengok Haji Kamaruddin dia cuba fikir, tengok. Tak tu negatif. Nafyun, nafi. Tiada pun negatif juga. Apabila negatif jumpa negatif jadi positif. Apanya? Allah Ta'ala tu ada. Tengok kita belajar ilmu matematik. Bila negatif jumpa negatif jadi positif. Tolak campur jumpa tolak. Jadi tambah.
Bahasa Arab panggil nafyun li nafi isbat. Orang kata tak tiada. Tak tu apa? Tak tu negatif. Tiada tu negatif. Tapi bila jumpa dua jadi positif. Dia panggil hukum istihalah, bukan mustahil. Mustahil tu tiada. Kalau tak tiada, dia panggil istihalah. Contoh kita kata, Allah Ta'ala tu tak beranak. Tak beranak panggil hukum istihalah. Beranak tu panggil hukum mustahil. Tak beranak. Allah Ta'ala tidak beranak. Betul ke tidak? Betul. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Betul tak? Betul. Itu hukum istihalah bagi Allah Ta'ala. Begitu juga kita. Allah Ta'ala tu tak tiada. Apa maksud tak tiada? Maksudnya ada. Tak tiada tu bagi hukum istihalah. Tu kena jangan keliru. Ni kita ni kita nak ngaji ni. Lama Allah Ta'ala tu tak tiada. Apa dia tak tiada? Bila sebut tak tiada, lazim daripada ada. Kan dia apa tu? Negatif, positif. Ya, betul. Betul. Kak Zuraidah betul. Tak tu kita cuba tengok. Kak Zuraidah cuba tengok. Tak tiada. Tak tu negatif dah. Tiada pun negatif. Bila negatif jadi positif. Sebab tu dalam kaedah bahasa Arab, nafyun li nafyin isbatun. Nafi bagi nafi itu jadi isbat. Jadi positif. Tu kaedah bahasa Arab tu. Dalam matematik pun dah ambil kaedah bahasa Arab sebenarnya. Tu dia. Habis itu. Payah nak hurai kitab ni. Jangan main. Tengok. Baik. Ianya tak tiada. Maksudnya apa? Adalah. Lazim daripada adalah. Macam tak beranak lah. Betul tak beranak? Betul. Cuma kita bab tauhid ni kita rasa macam keliru. Tak tiada tu ada lah. Tapi cuma dia nak bagi tahu kata, sungguhnya ianya tak tiada. Maksudnya ada lah. Tak tiada maksudnya tak boleh nak kata tak ada. Tak boleh kita nak kata tak ada. Tu maksudnya kalau panjang. Ayat tak tiada. Maksudnya apa? Tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala tu tiada. Nampak cakap tak boleh dulu? Tak boleh nak kata Allah Ta'ala tak ada. Nampak lagi? Asalnya gitulah. Tak boleh nak kata Allah Ta'ala tu beranak. Betul tak? Betul lah. Tak boleh. Bahasa Melayu kita panggil tak boleh. Senang. Kalau tak tiada ni, tak boleh. Tak boleh nak kata Allah Ta'ala tu tidak ada. Nampak lagi? Takut ayat keliru. Tulis tu dalam bahasa Melayu elok-elok. Negatif jumpa negatif, positif. Tu dia habis. Dia kata dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya tak tiada. Yang ni tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu tak ada. Tulis itu. Tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala tu tiada. Tu maksud dia. Ialah kita fikir dengan perhati. Bila sebab perhati dia panggil ta'ammul. Kita perhati dengan ta'ammul. At-ta'ammulu fil asya' aslun fi idrakiha kulliha. Perhatikan sesuatu perkara itu ialah asal pada mendapatkan sesuatu itu. Asal pada mendapatkan sesuatu itu dengan keseluruhannya. Kita nak belajar apa pun tengok, perhatikan. Bukan perhati, maksud dengan perhati dengan mata tu tengok tu bukan. Perhati dengan mata hati. Fokus kita panggil. Perhati dengan mata hati kita fokus. Nampak lagi Baik. Hati kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu tak ada. Baik. Betul. Tak tiada maksudnya tak boleh kata Allah Ta'ala tu tak ada. Mesti ada. Baik. Cuma dia ayat berbelit tu bukan itu. Dia nak panggil, nak hukum istihalah tu sebenarnya. Dia nak cakap tak tiada tu. Nak kata istihalah tu.
Sebab tu dia bagi kata-kata sebelik. Kenapa tak sebut Allah Ta'ala ada? Ustaz, senang. Dia tak, kalau cakap sebab Allah Ta'ala, tak adalah hukum istihalah. Nampak tak? Takkan kita kata Allah Ta'ala tiada? Kalau tiada tu mustahil. Allah Ta'ala tu tiada. Tu mustahil. Allah Ta'ala tu tak tiada. Tu istihalah. Tu dia. Istihalah kita nak tu hukum pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu tidak lemah. Allah Ta'ala tu tidak jahil. Tidak jahil tu kita kata hukum istihalah. Hukum istihalah maksud tak tu panggil hukum istihalah. Istihalah kalau orang tanya apa maksud istihalah? Tak, tidak. Tu istihalah. Tidak beranak, tidak jahil. Tidak tuli, tidak buta. Tidak tu kita panggil hukum istihalah bagi Allah Ta'ala. Adapun beranak, jahil, tiada Allah Ta'ala, baharu Allah Ta'ala, itu dikatakan mustahil. Itu perkara yang mustahil, perkara yang menegah, itu mustahil. Tadi habis. Baik. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh ianya tak tiada. Apa dia? Ialah kita fikir dengan perhati. Dan tilik kepada makhluk-makhluk ini. Yang ni kita tengok pada mata kita sendiri. Tengok pada makhluk ni, alam ni, tengok. Tengok sekarang ni. Tu dalil kata adanya Allah Ta'ala. Tengok. Sebab apa tu? Sebab apa kita fikir dengan perhati tilik pada makhluk-makhluk ini? Sebab apa? Kerana makhluk ini baru mungkin namanya. Makhluk ni dipanggil makhluk ini baru. Makhluk ini baru adanya. Makhluk ini baru ada. Allah Ta'ala tak tiada, istihalah betul. Kalau tiada, dipanggil mustahil. Tulis itu satu lagi. Kat ini tulis satu lagi. Allah Ta'ala tak tiada, istihalah. Allah Ta'ala tiada, dipanggil mustahil. Tulis itu. Bagi nampak lagi. Allah Ta'ala tu jahil, mustahil. Allah Ta'ala tu tidak jahil, bagi istihalah. Hukum istihalah. Dia berlainan. Istihalah lain, mustahil lain. Bukan hak tular. Bukan benda sama, lain. Kalau tak salah kata, jangan kata hak tular, dia kata. Lain-lain tu. Istihalah tu dia panggil masdar. Mustahil tu panggil isim fa'il. Ustaz nak tanya apa kelebihan hukum sifat istihalah? Istihalah ni ejaannya alif, sin, ta, ha, lam, ta, marbutah. Tu, kat ini tuan betul kan? Bukan lah, ha, ta. Dia gini. Dia kelebihan hukum sifat istihalah ni, kita nak sabit kepada Allah Ta'ala. Dia gini. Hukum hakikat itu, wujub, istihalah, jawaz. Wujub itu kita kata sungguh Allah Ta'ala tu bersifat dengan wajib. Perkara tu sungguh. Tapi betulkan yang tadi masdar tadi istihalah. Istihalatun. Saya berhenti tu wakaf tu jadi ha lah tu, bukan ha. Ta. Istihalah. Istihalah. Tu. Betul. Betul kan tu? Jadi kelebihannya bukan apa. Kita nak mensabitkan Allah Ta'ala tu tidak beranak. Ini bagi hukum istihalah. Jadi istihalah pada Allah Ta'ala tu tidak beranak. Bukan mustahil pada Allah Ta'ala, tak. Contoh kita kata ni, tengok. Nak bagi nampak orang tanya tadi. Allah baru, Allah beranak, mustahil, betul. Kalau kita kata Allah Ta'ala tak baru, tak beranak, itu bagi istihalah. Hukum tu. Dia bagi hukum. Hukum bukan hukum macam pekah ni, bukan. Hukum ni mana ketetapan. Kita tetapkan kata Allah Ta'ala tu tidak beranak. Allah Ta'ala tu tidak jahil. Contoh kita kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan, tengok. Akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semua sifat
50 sifat akidah itu terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kena. Bukan istakhlah. Istihaha. Istiha. Ha alif lam ta. Tak kena tu tulis tu. Nak mengaji lama dah kat ini. Dia tulis salah lagi. Nak ngaji bahasa Arab kan. Betul betul. Baik, tengok. Dia begini. Istihalah ni kita nak kata gini. Kita kata 50 akidah itu terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan istakhlah. Istihalatun. Alif, sin, ta, ha, alif, lam, ta marbutah. Ada alif. Ha, bukan kha. Ha, alif, lam, ta. Jadi, akidah kita 50 tadi terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Puan rasa betul? Ya, betul. Jadi, kita nak kata gini. Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud. Betul tak? Betul. Itu terkandung la ilaha illallah. Kemudian, 20 sifat yang mustahil. Takkan kita nak kata, lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Baharu itu ada pada Allah Ta'ala. Jahil itu ada pada Allah Ta'ala. Boleh tak kita cakap gitu? Tak boleh. Sebab tu kadang-kadang ada kata Tok Saleh, banyak orang tersilap. Dia kata 50 sifat itu terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. 41 sifat yang terkandung dalam la ilaha illallah. Kita kata sifat yang wajib, wujud, kidah, betul, itu wajib. Tapi kita kata sifat yang mustahil itu ada pada Allah Ta'ala. Itu tidak betul. Yang betulnya istihalatul mustahil. Tidak lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Tidak jahil itu ada pada Allah Ta'ala. Tidak baharu itu ada pada Allah Ta'ala. Bukan istikhalah, ha tu. Bukan kha, ha. Ha pedas. Istihalah, ha. Habis. Jadi, kita nak sabitkan, kita nak tetapkan hukum pada Allah Ta'ala, kita kata apa? Sifat istihalatul mustahil. Tidak lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Tak lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Tidak jahil itu pada Allah Ta'ala. Baik. Bukan tak boleh berkata begitu. Tak kena tu. Kita nak kata istihalah itu, hukum tu tetap pada Allah Ta'ala. Bukan lemah itu, tak lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Tidak tu. Tak lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Bukan lemah itu ada pada Allah Ta'ala. Istihalah. Tu Rumi tak apalah. Dia Jawi tu. Bahasa Arab. Istihalatun. Alif, sin, ta, ha, alif, lam, ta. Ta marbutah. Panggil ta marbutah tau. Ta yang diikat. Tak, diikat. Lepas tu diikat je ni. Diikat tepi tu. Diikat. Nur Ihsan. Ya, Ishan betul. Alhamdulillah. Baik. Ternampak lagi tu istihalah ni ramai orang tak nampak. Tak ada ta pula dah. Katanya tak apalah, tolong betulkanlah. Duk berapa kali dah tu. Kena ngaji imla pula lah. Imla. Dulu waktu ngaji pondok tu, mula ngaji tu kena ngaji imla. Maksud imla ni kena ada tahu tulis macam mana kan. Imla lah. Menulis dalam bahasa Arab. Dia ada kaedah imla dia. Baik. Kemudian. Dia kata dan tiap-tiap yang baru ada itu baru. Ya betul, baru betul. Istihalah. Tapi yang nak hamzah lah situ bawah. Hamzah bawah. Hamzah bawah. Istihalah hamzah.
Baik. Dan tiap-tiap yang baru ada itu, tiap-tiap baru, tentulah didahulukan tiada. Apa maksud dia? Tiap-tiap yang baru, kita tiap-tiap baru ada kita ni, yang ada ni, dikatakan kita ni terdahulu dengan tiada. Ada kita terdahulu dengan tiada. Ya betul. Imla' tu kaedah menulis dalam bahasa Arab. Imla'. Imla' betul. Nak tulis bahasa Arab, tulis kan. Dulu tu ngaji dulu, dia pondok tu, dia ada satu kitab untuk guru ngajar. Macam-macam ilmu kat pondok mengaji dulu. Imla' lah, apalah. Khot lah. Sekolah pada khot. Imla' pun ada sekolah. Sekolah agama pun ada, sekolah Arab pun ada. Dia pondok pun dia belajar juga. Sebelum nak mengaji ilmu nahu, sorob, mantiq, balaghah, ilmu arud, ilmu-ilmu tu semua nak mengaji tu kena ada tu dulu. Kena imla' dulu. Ada kita didahului dengan tiada. Betul. Haji Kamal Zaman. Betul. Dia kata apa? Tiap-tiap yang baru itu tentulah didahulukan dengan tiada. Maksudnya apa? Ada kita terdahulu dengan tak ada. Tiada dulu baru ada. Dulu tak ada. Dulu tiada baru ada sekarang. Jadi tiap-tiap yang ada ni baru ada. Kita ni semua baru. Ada kita terdahulu dengan tiada. Ada kita terdahulu dengan tiada. Ada Allah Ta'ala terdahulu dengan tak tiada. Itu kata cakap itu. Semua makhluk adalah baru, bermula dengan tiada dan berakhir dengan tiada juga. Ya betul. Alhamdulillah. Puan Syarifah Ruhani. Baik, betul. Baik. Tengok. Kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Tengok. Mungkin pun panggil, baharu pun panggil. Dia beza. Kalau sebut kata baharu, ada terdahulu dengan tiada. Dulu tak ada, sekarang ada. Betul. Adam. Imtihan tu apa Ustaz? Imtihan tu dah tanya imtihan pula dah. Nak periksa ke? Imtihan tu peperiksaan asalnya. Ujian. Imtahanallah. Ujian. Imtihan ni punya masdar. Dengan kata terbitan daripada imtahana yamtahinu imtihanan. Fahuwa mumtahinun. Orang memeriksa. Mumtahanun. Orang yang diperiksa. Tu semua kena tengok dalam bab sorof. Ala tawazan ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Imtihan. Imtahana yamtahinu imtihanan. Fahuwa mumtahinun. Orang yang memeriksa. Terbaik. Baik, kita tengok sini. Puak-puak ni tak sabar nak periksa apa. Ni kita tak ada periksa. Ni ilmu akhirat. Ni kena ingat ni. Kita tak ada periksa dah. Kita tak ada periksa. PKP no periksa. Baik. No imtihan. Baik. Periksa kita esok ni di depan Allah Ta'ala esok. Imtihan kita esok di depan Allah Ta'ala esok. Ujian kita. Ujian kita ni akan datang ni apa? Untuk amal ibadat kita. Kita belajar fiqh untuk apa? Untuk kita beramal. Untuk kita praktikal. Praktikal tu lah dia panggil ujian kita. Tu yang hakiki tu sebenarnya. Baik. Tengok. Dan tiap-tiap yang baharu ada itu tentulah dengan didahulukan tiada. Satu. Kalau begitu nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Apa maksud mungkin? Sama juga maksud dengan baharu. Tapi iktibar lain-lain. Mungkin itu boleh terima ada, boleh terima tiada. Dobit situ. Mungkin dengan mana? Boleh terima tiada, boleh terima tiada. Mumkinat.
Boleh terima ada, boleh terima tiada. Kita ni, makhluk ni boleh terima ada, boleh terima tiada. Adapun baharu, ada baharu itu terdahulu dengan tiada. Benda sama je. Boleh ada, boleh tiada. Tu dia. Faham dah terus? Sama maksud dia. Mungkin pun panggil, makhluk pun boleh panggil. Benda sama. Makhluk tu yang kena jadi. Tu makhluk. Yang dijadikan. Kita ni kena jadi. Kita panggil mungkin pun boleh. Makhluk pun boleh. Baharu pun boleh. Kita ni baru pun boleh cakap. Aku ni baharu. Aku ni makhluk. Aku ni mungkin. Boleh, ketiga-tiga boleh. Tapi iktibar lain. Kalau tanya, apa beza? Kalau dari segi definisi, kalau nak bagi kefahamannya, sama je. Tapi ada beza. Kalau sebut kata baharu, ada kita terdahulu dengan tiada. Satu. Adam pun boleh. Bukan Adam. Adam, Ain, Dal, Mim. Nama kata Adam pun boleh. Sejak Nabi Adam lah. Bukan Adam. Dia gini ayat 3 tadi. Iktibar kata kita ni makhluk. Aku ni makhluk Allah Ta'ala. Aku ni mungkin. Aku ni baharu. Kalau orang tanya. Susah nak ajarkan pada zaman. Tak apa lah. Ajarkan pada zaman dia suka telir rumi. Tak apa. Tapi yang penting kefahaman tu penting. Bagus. Kita nak faham tu. Tak apalah. Peminat rumi ramai sini. Jangan takut. Baik. Tengok. Apa iktibar 3 tu? Kalau orang tanya. Baharu, mungkin, makhluk. Orang tanya, benda sama tak 3? Benda sama dari segi generalnya sama. Tapi bila dari segi detailnya, lain-lain. Jawab gitu. Haji Kamarul. Kalau tanya macam mana detail? Okey. Kalau kata baru, iktibar kata baru, aku ni baru, iktibar kata ada aku ni terdahulu dengan tak ada. Dulu tak ada, sekarang ni baru ada. Itu panggil baharu. Satu. Yang kedua, kita kata makhluk. Sebab apa kata makhluk? Ini betul, Adam. Sebab apa kata makhluk? Sebab kita ni kena jadi. Sebab apa? Allah Ta'ala aja menjadikan kita. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu panggil makhluk. Ada pun kita kata mungkin, boleh terima tiada, boleh terima ada. Kita ni boleh terima ada, boleh terima tiada. Sebab benda harus. Itu dia. Jadi tiga-tiga jawapan kena. Kalau orang tanya secara generalnya, benda samanya. Makhluk, mungkin, baharu, sama. Kalau bahasa Arab, baharu tu panggil hadis. Hawadis. Tulis itu. Ha, alif, dal, sa. Hadis. Ambil hawadis lah senang. Kita mungkin kita ambil hadis, tak apa hadis. Ha, alif, dal, sa. Hadis. Itu baharu. Hadis, makhluk, mungkin. Kalau orang tanya secara general, benda sama. Tapi kalau orang tanya secara terperinci, lain-lain. Baru ada didahulu dengan tiada. Makhluk dijadikan Allah Ta'ala. Saya kata lagi. Mungkin boleh terima ada dan boleh terima ada. Tepat sekali. Kak ini jawab dengan betul. Duk tadi duk bercelaru tadi dengan istihalah tadi. Gurau. Habis itu. Tu kena. Baru tu asal hadis lah hadis. Ada didahulukan dengan tiada. Makhluk, kalau orang tanya, kalau orang baru nak belajar, kita jangan pening dia. Orang tanya baharu, makhluk. Ya betul. Ajarkan bagus. Alhamdulillah. Hawadis tu jamak, hadis tu satu. Satu baru. Bukan hadis. Itu hadis. Kalau Nabi lain. Hawadis. Baharu. Itu hadis hasnah tu, ajar hasnah tu. Nanti orang salah faham hadis. Kalam Nabi ni hadis. Bukan. Ha, alif, dal, sa. Baik. Kalau iktibar kata, kita kata hadis, ada kita terdahulu dengan tiada. Kalau iktibar kata makhluk, ada kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ada pun kita kata kita ni mungkin,
Ada kita ni boleh terima ada, boleh terima tiada. Itu dari segi detailnya terperincinya begitu. Kalau orang tanya secara general, sama aja. Hadis, hawadis mungkin sama. Nampak lagi? Habis itu, kalau tanya itulah nak jawab. Sebab tu nak kena, tauhid ni dia kena perincikan. Terperincikan. Baik. Jangan rasa berat kita belajar ni. Kita relax. Dia bagi dengar, biasa dengar tu senanglah, mudah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada. Dengan bersamaan berat keduanya. Kena sebut dah. Nampak dah sebut depan dah. Dan tiap-tiap. Dan mungkin itu. Barang ini perkara. Hawadis. Ya betul. Baharu. Hawadis ni jamak. Dia panggil plural. Kalau hadis dia panggil singular. Mufrad dia panggil. Isim mufrad. Hawadis jamak taksir. Tu dia. Alam pun dia juga. Alam sebab alam. Siapa tanya ni? Kalau sebut alam, tanda-tanda. Alam. Apa maksud alam? Ma siwallah. Alam-alam ni ma siwallah. Perkara yang selain daripada Allah Ta'ala. Kita panggil alam. Tapi itu umum lah. Umum. Dia panggil isim jamak. Alam. Dia kalau dalam kitab Hasyiah Matori dia sebut alamin. Kan kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin dengan alam dia berbeza. Ulama mentakrifkan al-alamin itu tertentu kepada orang, kepada yang berakal sahaja, iaitu jin dan manusia. Ada sebut alam ma siwallah, perkara yang selain daripada Allah Taala kita panggil alam. Masuklah binatang, masuklah jamadat, batu bata masuk. Masuklah pokok kayu, masuklah manusia dan jin, panggil alam semua. Tapi sebab alamin itu tertentu kepada mereka yang berakal. Jin dan manusia. Itu sebut dalam perbahasan dalam kitab Hasyiah Matori. Tu dia. Hasyiah Abdul Karim Ad-Dumyati, Al-Matori Ad-Dumyati. Nampak lagi? Itu alam. Alam ma siwallah. Perkara yang selain daripada Allah Ta'ala dia panggil alam. Tiap-tiap perkara yang selain daripada Allah Ta'ala dia panggil alam. Kalau al-alamin, kan alhamdulillah rabbil alamin itu tertentu pada mereka yang berakal sahaja. Kan kata segala puji itu bagi Allah Ta'ala yang memeliharakan sekalian alam. Siapa dia sekalian alam? Iaitu yang memeliharakan mereka yang berakal. Itu dalam tafsiran. Alam perkara yang selain Allah Ta'ala. Betul kat hati. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi semangat sikit kita. PKP ni dia semangat sikit. Gigih. Alhamdulillah. Lagi mudah nampak hari ni insyaAllah. Baik. Dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada. Perkara lah. Yang terima ada dan terima tiada. Dengan bersamaan berat keduanya. Jadi berat. Kita ni boleh terima ada, boleh terima tiada. Tapi kena ingat. Jangan kita tilik kepada ilmu Allah Ta'ala. Kainat. Mungkinat samalah. Kainat. Kainat tu daripada mungkin. Mungkin. Kainat. Mumkinat. Kainat pun sama juga. Daripada mungkin juga. Mungkin. Mim, mim, kaf, nun. Betul Haji Karudin, betul. Kainat tu daripada mumkinat. Kainat tu seorang. Kainat. Al-kainat. Sama maksud dengan mumkinat. Asal mungkin ni satu. Kalau mumkinat, kena banyak. Jamak. Hadis baru singular. Hawadis baru plural. Ya betul. Alhamdulillah. Nampak orang kita mudah nampak dah. Alhamdulillah. Dia tauhid ni jangan kita rasa payah. Jangan. Kalau rasa payah, jadi payah. Kalau rasa mudah, insyaAllah jadi mudah. Baik, tengok. Dia hamba orang ngaji tauhid ni bukan semua minat tauhid ni.
Dia dengar sikit pelik-pelik apa hawadis lah. Kalau dengar pelik-pelik ni tak mau mengaji dah kita. Alam, masuk malaikat semua. Masuk sekali. Alam, termasuk dengan malaikat sekali. Masuk sekali. Ma siwallah, perkara yang selain Allah Ta'ala dia panggil alam. Tu dia. Baik, tengok. Jadi bila kata di sini, mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada dengan bersamaan berat keduanya. Bahkan, berat sebelah tiada. Bahkan tu bukan bahkah, silap tu, bahkan. Ya, termasuk alam sekali. Alam termasuk malaikat sekali. Semua perkara yang selain Allah Ta'ala. Takkan dia kata perkara yang selain Allah Ta'ala masuk malaikat, masuk sekali Allah Ta'ala. Tak. Malaikat kan makhluk Allah Ta'ala juga. Ada panggil alam juga. Bukan kata alam duduk dalam dunia ni. Tak. Alam. Bukan kata dalam dunia. Alam. Perkara yang selain Allah Ta'ala. Masih Allah. Perkara yang selain Allah Ta'ala kita panggil alam. Baik. Tengok. Bahkan berat sebelah tiada. Kerana asal tiada. Ni tengok dia kata. Tengok dia kata. Bahkan berat sebelah tiada. Kita ni berat sebelah tak ada dah. Sebab apa berat sebelah tak ada? Kerana asal tiada. Kerana asal kita tak ada. Bukan kata sama ada dah. Tanya pula. Kain. Kain ni benda mungkin. Benda sama. Mumkinun. Sama maksudnya. Mak boleh sebut nama Lisah. Zahra. Tak tahulah dia seru kawannya kot. Dia panggil. Kain tu maksudnya al-alamin hanya tentu pada jin dan manusia saja, makhluk yang berakal. Ya betul. 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 Baik. Jadi dia kata bahkan berat sebelah tiada. Asal kita tak ada dah. Asal kita manusia tak ada. Tengok. Dan ringan sebelah ada. Kita ni belah ada ni ringannya. Sebab sebelah asal belah tak ada. Sebelah kita asal ni sebenarnya berat belah tak ada dah kita ni. Tapi ringan tu ada. Maksudnya 70% asal kita tak ada. Tiba-tiba ada. Tengok. Dan ringan sebelah ada. Tiba-tiba yang ringan itu jadi berat. Maka tentulah tak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah ada yang ringan itu dengan sendiri. Tak terima akal kita. Tiba-tiba kita ni asalnya boleh terima ada, boleh terima tiada. Jadi kalau tilik pada asal kita ni, asal kita daripada tak ada. Tiba-tibanya ada juga kita ni. Nak jadi dengan sendiri ke? Tak. Itu tak masuk. Akal kita tak boleh terima kata pada akal kita. Nak kata tiba-tiba yang berat, tiba-tiba yang ringan tu jadi berat. Habis tu, bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Mesti ada yang memberat kata kita ni ada sekarang ni. Siapa yang memberatkan? Allah Ta'ala sahajalah. Jua. Allah Ta'ala sahajalah ya. Jua. Habis itu. Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Dan yang memberat beri ada itulah. Siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberatkan kata beri pada kita ada ni. Sejak azali lagi. Alhamdulillah. Kita dilahirkan di dunia ini. Alhamdulillah. Syukur. Kalau ikutkan tilik pada kita ni asal kita tak ada. Tiba-tiba ada. Maksudnya Allah Ta'ala yang menjadikan kita ada. Tu dia. Tengok. Dan yang memberat beri ada itulah Allah Ta'ala yang tentu ada. Tak terima tiada sekali-kali. Nampak tak? Tak terima tiada sekali-kali. Apa maksud tak terima tiada sekali? Itu dia panggil hukum istihalah. Dia panggil hukum istihalah. Ya, betul. Dia kalau sebut dalam kitab tu, dia kata malaikat tu tak masuk. Hanya jin dan manusia saja. Yang masuk benda yang berakal. Malaikat tak masuk.
tak masuk. Malaikat tu dia hanya masuk benda yang berakal itu jin dan manusia sahaja. Itu sebut dalam kitab lah. Malaikat dia masuk alam. Malaikat tak masuk. Sebab malaikat ni apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Dia perintah buat. Suruh sujud. Kita tak. Iman kita makin tinggi. Kita mikir lagi, akal kita ada sebagainya. Kita ada balik. Jin balik waktu bila? Jin balik pada ketika dia beranak, dia terus balik. Sebutlah kita Sirajul Huda. Jin ni bila dia beranak terus jadi balik. Sebutlah kita Sirajul Huda, kita balik umur 15 tahun. Kalau mengikut mazhab Syafi'i kita. Adapun jin dia balik pada ketika dia dilahirkan, dia terus jadi balik. Tersebut dalam kitab tu dia. Baik. Dan yang membarak beri ada itulah Allah Ta'ala tentu ada, tak terima tiada sekali-kali. Tak boleh terima kata tak ada sekali-kali. Habis. Begitulah pengakuan di dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atas mengetahui akannya akan Allah Ta'ala itu. Lagi yang betul dengan nas Quran dan hadis. Ini dalil Quran dan hadis. Dia panggil dalil nakli. Dalil nakli. Lagi yang betul dengan nas Quran dan hadis yang menunjuk keduanya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Quran dan hadis. Mana dia? Ni. Seperti firman Allah Taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Al-ayata. Artinya, bermula Allah Taala lah yang menjadilah ya Allah akan beberapa langit dan bumi. Saya tak faham maksud dengan bahasa berat ke dunia, boleh tak Ustaz jelaskan? Dia gini. Dia asal kita boleh terima ada, boleh terima tiada. Jadi ada dengan tiada tu sama berat. Kan dacing dacing tu kalau kita tengok dacing, kita letak pak sama. Dia kan sama berdekat tu, nampak? Jadi dia asal ada dengan tiada tu boleh asalnya sama berat. 50-50. Jadi berat sama 50-50. Tapi tiba-tiba bahkan kita ni bahkan kita ni dikatakan berat sebelah tiada. Asalnya kita ni mungkin boleh terima ada, boleh terima tiada. Bila sebut boleh terima ada, boleh terima tiada, itu bersamaan kedua-dua berat sama. Sama ada. Nak terima ada boleh, tak ada pun boleh. Sama-sama. Tapi bahkan kita ni dia jawablah, bahkan kita ni berat sebelah. Berat sebelah tak ada kita ni sebenarnya. Sebab apa? Asal kita tak ada. Bukan asal kita tu ada dulu, tak. Tu bagi kata berat sebelah tu, berat kedua-dua tu. Maksud bersamaan kedua berat tu maksudnya boleh terima ada, boleh terima tiada tu asal kedua-dua sama berat. Nak pergi ada pun boleh, pergi tak ada pun boleh. Sama-sama. 50-50. Ya, betul. Asal dia gitu. Tiba-tiba, bahkan kita ni berat sebelah tak ada. Sebab asal kita terdahulu dengan tak ada. Itu maksud dia. Tiba-tiba ringan tu jadi berat. Mesti ada yang memberatkan. Siapa dia? Allah Ta'ala yang memberatkan. Maksud Allah Ta'ala yang memberatkan, Allah Ta'ala yang menjadikan. Sejak azali lagi. Itu dia panggil hukum aridi. Kita belajar dulu. Kalau kita tilik pada ilmu Allah Ta'ala, ada kita sekarang ni dia panggil wajib aridi. Wajib yang kedatangan. Yang Allah Ta'ala janjikan dalam ilmu dia. Yang Allah Ta'ala tuliskan dalam ketentuannya. Baik. Ni tengok firman Allah Ta'ala. Artinya bermula Allah Ta'ala lah yang menjadi ya Allah akan beberapa langit dan bumi. Dan barang yang di antara keduanya, di antara kedua langit dan bumi. Habis itu. Maka dengan firman itu nyatalah bahawasanya Allah Ta'ala telah mengaku ia Allah dengan adanya di dalam Quran. Jadi maklum Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Tu. Wa ma bainahuma. Tu. Dan kita pula kena mengaku di dalam hati dengan ada Allah Ta'ala yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran.
Mungkin boleh terima ada dan tiada. Ya betul. Ajar Zainia betul. Dan kita pula kena mengaku di dalam hati dengan ada Allah Ta'ala yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran itu. Itulah dikatakan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Kita kena mengaku kata Allah Ta'ala tu ada. Kita kena mengaku Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Tu dia. Habis itu. Nampak lagi perbahasan sifat wujud. InsyaAllah akan datang. Kita nak bahas sifat kidam. Ni payah sikit. Ni perbahasan sifat kidam ni payah sedikit. Dia ada bab tasalsul dengan daur. Tak apa insyaAllah. Kita pergi slow-slow lah. Kitab Tauhid ni jangan terlalu gelojoh sangat, terlalu pun cepat sangat, takut tak faham. InsyaAllah tersambung lagi pada hari Jumaat insyaAllah. Saya pun tak tengok jam duduk dalam bilik ni. Masa itu pun dah habis dah. Alhamdulillah. Senang elok. Jadi insyaAllah sekadar itu saja. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat ni. Pengajian kitab Tauhid insyaAllah. Dan sekali itu saja. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.